Lagipun dia tak guna duit tu langsung, melainkan menyerahkan kepada orang-orang yang lebih memerlukan di Palestin dan juga Afrika. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So, baru-baru ni aku ada terima satu DM daripada salah seorang follower aku. So, dia lah yang cadangkan untuk aku buat cerita ni. Bagi aku, kisah ni memang sangat-sangat interesting dan aku rasa aku tak sabar dah nak cerita dengan korang. Cerita pada kali ni ada kaitan dengan hacker. Macam yang biasa kita tahu, hacker ni merupakan penggodam di alam maya. Baru-baru ni pun kecoh dekat Malaysia pasal Anonymous Malaysia ni yang telah godam sistem kerajaan Malaysia. Tapi hackers tu mungkin dia ada niat jahat dia. Manakala hackers yang aku nak cerita ni boleh dianggap sebagai Robin Hood pada dunia yang sebenar. Why aku cakap dia macam Robin Hood yang ada dalam movie tu? So without wasting any time, let's get started. Robin Hood yang aku masukkan tadi bernama Hamzah bin Del Lach. Aku tak tahu macam mana nak pronounce nama dia, tapi just aku akan panggil dia Hamzah je. So Hamzah ni merupakan hacker yang berasal daripada Algeria. Hamzah ni telah dilahirkan pada tahun 1988 di Tizi Ouzou di Algeria. Biasanya penggodam-penggodam ni dia ada nama tersendiri sebagai identiti diorang. Dan nama pun hacker, takkanlah dia nak reveal nama sebenar dia kan. Kalau dia reveal nama sebenar dia, nanti orang tahulah dia tu siapa kan. Jadi si Hamzah ni telah menggunakan kod BX1 sebagai identiti dia. Dia ni juga merupakan seorang hacker yang sangat-sangat wanted oleh Interpol dan juga FBI. Kalau korang nak tahu dia punya tahap wanted tu berada kedudukan top 10, iaitu orang yang ke-10 paling dikehendaki. Sebab apa dia ni wanted sangat? Puncanya dia ni telah songlap duit berjuta-juta dolar daripada bank Amerika dan juga Eropah. Gila, memang licik betul lah dia ni. Hamzah ni biasanya dia akan hack menggunakan virus bernama Remy G33K. Dikatakan virus dia ni telah tersebar atau menjakiti sistem sebanyak 50 juta komputer di seluruh dunia. So memang banyak gila, 50 juta tu memang banyak lah. Korang bayangkan 50 juta komputer dia hack, dia godam, berapa banyak duit yang dia dapat. Lepas tu dikatakan pula dia ni ada partner daripada Rusia. So diorang berdua ni komplot untuk mengembangkan virus tadi lah. So partner dia ni bernama Alexander Andreevich Penin, atau nama popular dia adalah Kribodiman. Jadi diorang berdua ni telah berkomplot untuk curi maklumat ataupun mencuri data yang telah disimpan di dalam komputer yang dijangkiti virus tadi. Selain tu juga Hamzah ni pernah juga godam laman web rasmi kerajaan Israel. Untuk hack sistem ni, Hamzah akan gunakan virus jenis SpyEye. So bila dia berjaya akses, Hamzah akan dapatlah kata laluan dan juga kod pengenalan si owner tadi tu lah. And then dia akan kosongkan akaun yang dia godam tadi. Sekitar tahun 2009 hingga 2011, Hamzah ni telah menjual virus SpyEye tadi tu kepada hacker-hacker lain pula. Dia jual kepada hacker lain supaya diorang ni pun boleh godam dan membantu hacker-hacker ni untuk mendapatkan password, nama pengguna dan juga maklumat kredit diorang. So Hamzah dan hacker-hacker lain yang gunakan virus tadi tu adalah untuk mencuri duit orang lain. So tujuan diorang memang satu je, nak curi duit. Dan diorang ni tak perlu ke bank untuk rompak ke apa. So benda tu macam membahayakan keselamatan diorang. So diorang just hack je, duduk depan komputer dan hack. So duit tu terus masuk ke akaun diorang. Setelah diburu bertahun-tahun, akhirnya pada 8 Januari pada tahun 2013, Hamzah ni telah ditangkap oleh polis di negara Thailand. Pada masa tu Hamzah ni transit dekat Bangkok sebab dia dari Mesir nak ke Malaysia. So disebabkan dia ni sangat wanted, memang top 10. So mostly polis-polis dekat seluruh dunia ni macam alert lah siapa Hamzah ni. Dia juga ada nama glamour iaitu Smiling Hacker sebab kerja dia kerja senyum je, tak ada kerja lain, senyum je. Masa dia kena tangkap dia senyum, masa siram media pun dia senyum, time dia bergari pun dia still lagi senyum. Tu pasal lah dia digelar sebagai Smiling Hacker sebab tak nampak pun muka dia sedih, senyum je. Senyum tu kan sedekah kan. Tapi so bila ditanya Hamzah ni buat apa dengan duit-duit yang dia curi tadi tu, jawapan dia bagi aku agak terkesan jugalah. Sebabnya duit-duit yang dia dapat tu, yang berpuluh-puluh juta dolar tu, dia telah mendermakan kepada badan-badan amal di Palestin dan juga Afrika. Dia derma bukan 1 atau 2 juta dolar, tapi sebanyak 280 juta dolar.
Dolar guys, dolar. Kalau duit Malaysia tu dah bilion dah. Dan sebab itulah aku gelarkan si Hamzah ni sebagai Robin Hood dalam dunia yang sebenar. Even cara dia salah, tapi niat dia tu baik. Macam orang katalah, niat tu tak menghalalkan cara kan. Kalau korang tengok movie Robin Hood, so macam ni lah kisah dia lebih kurang. Cuma Robin Hood tu dalam movie dia bukan hacker. Dia pergi merompak bank and then duit tadi tu dia pulangkan balik kepada rakyat. Sebab dalam movie tu, kerajaan tu telah mencuri duit rakyat secara paksa. So Robin Hood ni rasa terpanggil untuk tolong rakyat-rakyat yang dalam kesusahan. So dia jadilah perompak. Hasil rompakan bank tadi tu, dia pulangkan duit-duit tu kepada rakyat. Lepas Hamzah ditangkap, dia telah dibawa ke Amerika untuk menjalani hukuman dekat sana. Pada 25 Jun pada tahun 2015, Hamzah ni telah mengaku semua kesalahan dia. Dia mengaku yang dia memang hack, memang dia ambil duit-duit tu. Kemudian dia telah dijatuhkan hukuman penjara sampai 30 tahun dan denda sebanyak 64 juta ringgit. Lepas tu kawan dia yang dekat Rusia tu pun kena tangkap juga, iaitu pada 1 Julai tahun 2013 dekat airport Atlanta. Atlanta, okey, bukan Atlantis. So pada tahun 2014, Alexander ni pun mengakulah yang dia bersalah dekat Mahkamah Atlanta. Lepas Hamzah kena tangkap, ada satu khabar angin yang mengatakan yang Hamzah ni akan dikenakan hukuman mati. So supporters ni pun buatlah kempen supaya Hamzah ni tak dikenakan hukuman seberat tu. Dia just hack je dan lepas tu dia tolong orang yang susah, bukannya dia bunuh orang. Rupa-rupanya benda tu just khabar angin je dan Hamzah tak akan dikenakan hukuman mati. Lepas Hamzah ditangkap polis ni telah berjaya menahan ramai hackers yang telah menggunakan virus SpyEye tadi. Even perbuatan Hamzah ni salah dan Hamzah pun mengaku yang dia pun bersalah buat benda-benda tu. Tapi penyokong Hamzah ni ataupun penyokong tegar dia ni terus menggodam laman web seluruh dunia. Termasuklah Air France dan juga universiti yang ada dekat Virginia. Sebab apa diorang godam? Sebenarnya diorang ni nak Hamzah tu dibebaskan. Dan diorang telah menggunakan hashtag Free Hamzah Bendelaj dan Free Palestine. So sekarang ni Hamzah sedang menjalani hukuman penjara dia dekat negara Amerika. Kawan dia pula tadi dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun 6 bulan. Sebab apa? Hamzah ni dah curi duit berjuta-juta dolar tapi still lagi ada orang sokong dia. Sebabnya duit-duit tadi tu Hamzah tak guna sesen pun dan dia serahkan duit-duit tu kepada orang yang lebih memerlukan. So bagi diorang Hamzah ni merupakan hero rakyat. Sebab dia ni merupakan seorang yang berhati mulia. Lepas dia godam bank-bank tadi, dia serahkan duit-duit tu kepada orang yang susah ataupun orang miskin. Lagipun dia tak guna duit tu langsung, melainkan menyerahkan kepada orang-orang yang lebih memerlukan di Palestin dan juga Afrika. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita Hamzah ni, seorang hacker yang terkenal, yang paling wanted dekat dunia. Dia menduduki top 10 tapi sebenarnya duit-duit tu dia bukan guna untuk kegunaan diri dia, tapi dia bagi kepada rakyat-rakyat, contohnya macam Palestin dan juga Afrika. Bagi aku memang niat dia baik, tapi ya still jugalah perbuatan dia tu salah sebab dia mencuri. Lagipun dalam Islam pun berdosa mencuri ni. Dan niat kita yang memang nak tolong orang tu tak bermaksud kita kena curi, lepas tu duit tu kita bagi ke orang. So macam perbuatan tu adalah haram. Dan aku harap melalui cerita ni, aku harap kita boleh dapat pengajaran lah. Mungkin kita tak perlulah mencuri kan sampai nak kena tolong orang yang susah, tak perlulah. So kita just perlu tolong orang yang semampu kita je lah. So kalau tak mampu, kita mungkin hanya boleh berdoa untuk diorang. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang enjoy dengan cerita ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe sebab kita tak lama lagi nak sampai 300k. Just tinggal beberapa lagi nak sampai. So make sure korang subscribe, okay? Dan korang boleh juga follow aku di Twitter dan juga Instagram. Link dah ada dekat description box. So korang just klik kat situ, dah ada link, dan korang klik dekat situ dan follow aku, okay? Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.